Okay, so ini adalah bahan untuk latihan dan juga video-video yang penting. Dan sebelum kita sambung kepada latihan dulu, kita ulang kaji balik apa yang kita dah belajar. So, semalam kita dah tengok apakah itu DNA, apakah itu gene, apakah itu kromosom. Okay, so untuk kromosom, dia adalah macam ribbon. Okay, dia macam ribbon. Okay, like this kan, dia macam ribbon. So, satu ini adalah kromosom. So, dalam kromosom dia ada DNA. Okay, DNA dia ada dua, nampak? Ada dua struktur helix tu. Okay, macam dua ribbon band kan. Okay, ribbon band dia akan cuba pusing. Okay, pusing macam ini. Okay, kita panggil struktur dia helix ganda 2. Okay, dan dalam DNA sebenarnya dia ada sugar. Okay, nanti kita akan tengok. Lepas tu, kalau untuk satu bahagian DNA macam contoh ini, dia adalah gene. So gene ini yang menentukan kita punya ciri-ciri. Contohnya kita punya mata saiz macam mana, kita punya rambut warna macam mana. Okay, our hair color and so on. Okay, dan kemudian kita juga tengok tentang apa itu kromosom. Manusia ada berapa? Manusia ada 46 kromosom, di mana kalau kita tengok lelaki dengan perempuan, lelaki ada 22 pasang otosom. Okay, otosom ini maksudnya dia tak ada kaitan dengan jantina, tak ada kaitan dengan seks. So untuk lelaki perempuan mereka ada 22 pasang kromosom bukan seks, dan nama dia kita panggil otosom. Okay, so otosom ini dia untuk menentukan ciri-ciri seperti warna mata, kita punya ketinggian, kita punya kumpulan darah dan sebagainya. Dan untuk satu pasang lagi, okay, untuk lelaki, ingat lelaki kita ada XY, di mana kedua-duanya adalah kromosom seks, okay, 染色体. Okay, kromosom seks. Untuk perempuan dia ada 2 X, okay, XX. Jadi ini adalah beza antara otosom dengan kromosom seks. Kita ada 22 pasang otosom dan satu pasang kromosom seks. Dan semalam kita juga tengok mitosis. Okay, mitosis dia penting untuk apa? Untuk 3. Pertama, untuk kita pertumbuhan, okay, supaya jadi lebih besar kan. Macam contohnya gajah kecil nak jadi besar, dia melalui mitosis. Dan kedua, dia untuk ganti. Okay, contoh gantikan kulit yang dah lama, gantikan sel yang dah lama. Dan ketiga, kalau contoh kita ada cedera, okay, kita nak pulihkan kita punya luka, dia melalui mitosis. Okay, so 3 fungsi yang penting: pertumbuhan, pemulihan dan penggantian. Dan kita dah tengok semalam kita tengok fasa kan. So interfasa maksudnya kita perlu buat photostate dulu. Okay, so keyword adalah replikasi. Kita nak photostate kan kita punya kromosom. Contohnya dekat sini ada 3 kan. Okay, ada 3. So kita photostate menjadi 6 supaya tujuannya untuk kita dapat 2 sel kan. Okay, daripada 1 menjadi 2. So of course semua benda yang dalam tu kita kena photostate. Okay, tapi jangan guna perkataan photostate lah, kita guna replikasi. Okay, dan kemudian bila berlaku profasa, kita nampak kromosom dia menjadi pendek. Okay, menjadi pendek dan juga tebal. Okay, pendek dan tebal. Okay, profasa kan, P untuk pendek. Kemudian metafasa, M untuk, ingat tak, mid. Okay, jadi semua kromosom dia akan susun di tengah-tengah. Nampak tak? Okay, so dia akan cuba susun di tengah-tengah dan kita akan nampak ada satu macam spindle fiber, okay, untuk joinkan semua kromosom dia punya center. Okay, so yang nama yang tengah-tengah ini dia panggil centromere. Okay, centromere. Okay, seterusnya semua yang tengah-tengah ini dia akan asing. Okay, dia akan pisah kepada 2. So A untuk asing. Okay, asing. So kromosom akan berpisah kepada 2. Satu pergi ke kiri, satu pergi ke kanan. Macam inilah kan. Okay, dan kemudian telofasa ini dia akan tiba. Okay, so dia akan cuba tiba di tempat yang kiri dan juga kanan. Okay,
Tiba-tiba dia akan cuba memanjang semula. Okay, panjangkan dan juga nipiskan. Nipis dia punya kromosom. Okay, dan akhir sekali kita akan nampak dia cuba belah pada dua. Okay, itu adalah cytokinesis, iaitu pembelahan. Okay, one divide into two. Okay, divide into two. Okay, so nanti kita bincang untuk latihan. Okay, ini saya tak akan go through sebab semalam kita dah bincangkan. Okay, so kita pergi kepada latihan kita hari ini. Okay, ini adalah file dalam Google Classroom. Nampak tak? Okay, so latihan 5.1 pembahagian sel. Baik, so apakah yang dimasukkan dengan gene? Okay, DNA dan kromosom. So ingat tak? Kita ada kromosom macam ni kan? Okay, so kromosom yang besar. Dalam kromosom ada DNA. Okay, ada DNA macam ni. Okay, ada DNA macam ni. Kan? Okay, so dia setiap bahagian tu, contohnya daripada yang ini, dia adalah gene. Okay, contohnya untuk warna rambut. Okay, contoh yang ini untuk apa? Mungkin untuk ketinggian. Okay, so untuk definisi apakah itu gene? Okay, gene dia adalah unit asas. Okay, unit asas untuk menentukan kita punya ciri-ciri. Okay, so dia adalah unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu. Okay, unit asas untuk menentukan ciri-ciri individu. Contohnya kita tahu sama ada mata kita merah ke biru, so itu sebab gene. Okay, so gene dia akan diwariskan daripada bapa pada anak. Okay, 遗传的 okay, 基因。Okay, kemudian kita tengok DNA. So nama penuh DNA adalah acid deoxyribonucleic. Okay, acid deoxyribonucleic. Dalam bahasa Inggeris, deoxyribonucleic acid. Okay, terbaliklah. So DNA. So apa maksud DNA sebenarnya? Okay, DNA dia adalah molekul yang panjang. Okay, molekul yang panjang yang terdiri daripada nukleotida. Okay, nukleotida dengan struktur helix ganda 2. Okay, seperti yang saya lukis tadi kan, kita punya DNA dia adalah dalam bentuk 2. Okay, like this. Okay. So setiap tu dia macam contohnya kita ada base untuk A, ada untuk T, dan ini ada C, ini ada G. Okay, so dia ada pasangan yang masing-masing lah. Ini tak payah belajar, ini untuk belajar form 6. Okay, so kalau boleh you salin lah, salin dalam buku latihan atau you dah print boleh masukkan dalam you punya kertas lah. Okay, untuk kromosom dia sebenarnya ada apa? Dia adalah struktur berbenang halang yang halus yang terdapat dalam nukleus. Okay, dia adalah struktur macam ribbon kan? Okay, ribbon. Ini adalah gene, DNA dan juga kromosom. Okay, seterusnya kita tengok kepada yang dua. Okay, so DNA nukleotida tadi saya sebutkan yang ni, nukleotida. Apa yang ada sebenarnya? Ada 3. Okay, yang pertama adalah dia panggil sebagai deoxyribase. Okay, dia adalah sejenis gula. Okay, sugar. Okay, dia adalah sugar. So ini sebenarnya adalah sugar. Okay, tapi itu nama je lah, you kena ingat. So tak payah tahu sangat apa itu sebenarnya. Okay. Yang kedua adalah kumpulan fosfat. Okay, fosfat dia macam molekul, bukan molekul lah, dia macam ion. Okay, ion, apa maksud ion? Maksud dia ada charge, contohnya mungkin charge positif ke negatif. So fosfat ini sebenarnya dia adalah negative charge. Okay, so dia cuma nama sajalah, you tak payah tahu banyak sangat. Okay,
You don't have to know what is it， 不需要知道这个其实是什么来的，其实就知道它的名字而已。OK， 所以 gula fosfat dan ketiga kita ada satu lagi adalah base nitrogen. Okay, nitrogen. So ada 3 lah. Ingat saja nama. Okay, base apa maksud dia? Base dia adalah jenis macam dia punya pH contoh macam lebih daripada 7. Okay, ingat tak kalau kita ada acid, kita ada alkali kan? Okay, so ini acid alkali dia dalam cecair tau. Okay, cecair. Okay, tetapi base dia tak semestinya air. Dia mungkin boleh dalam bentuk pepecah, solid. Okay, dia boleh macam barang. Okay, itu adalah base. Okay. Okay. Okay, seterusnya. Okay, lebih senang sikit. Manusia mempunyai 22 pasangan kromosom bernombor yang dipanggil sebagai apa? Sebagai autosom. Okay, autosom. Okay, autosom. Autosom ini maksudnya dia tidak gantung kepada jantina. Okay, semua ada 22 pasang autosom. Okay, dan untuk pasangan yang ketiga dia sebenarnya adalah kromosom seks yang untuk tujuannya menentukan sama ada anak itu dia adalah lelaki atau perempuan. Okay, so dia sama ada lelaki ke perempuan kita tengok pada kromosom seks. Okay, kromosom seks. Okay, dan untuk wanita, untuk perempuan kita ada 2 kromosom X Okay, kita ada 2 kromosom X. Perempuan anda kena tahu Okay, for girls you have to know. Dan untuk lelaki kita ada 1 X dan juga 1 Y. Okay, 1 X dan juga 1 Y. Okay, seterusnya, apakah maksud mitosis? Okay, mitosis dia adalah pembahagian sel kan, seperti yang kita tengok semalam. So, tujuannya sebenarnya kalau satu sel dengan nukleus kan, kita nak photostate menjadi 2 sel. Okay, 我们要复制变成2个一样的细胞。Okay, 1 menjadi 2. Okay, dan 2 menjadi 4 dan sebagainya. Okay, so dia adalah pembahagian sel iaitu pembahagian nukleus untuk menghasilkan 2 sel anak. Okey. 1 menjadi 2. So setiap satu dia ada bilangan kromosom yang sama. Okey, contohnya kalau kita ada kita punya original kita ada 2 kromosom contoh. So apa yang kita nak buat melalui mitosis dia dapat menghasilkan macam ini. Excuse me, sorry. Okay, so kita dapat original, okay, macam yang sama. Okay, so dia punya bilangan kromosom pun masih 2 dan sama, seiras. Dia punya semua benda pun sama. Okay, takkanlah ini sebenarnya mungkin untuk kuku kan, sorry, untuk jari. Untuk kuku, okay, kita punya tangan kan. Takkanlah nanti kita bila kita melalui mitosis, takkanlah nanti kita yang ini untuk kaki pula. Tak. Okay, you bayangkan kalau kita punya cicak okay, cicak dia dah putuskan. Okay, dia punya ekor dah putuskan. Takkanlah bila kita melalui mitosis di sini akan ada satu kaki lagi kan? Tak ada kan? Patutlah mesti dia dapat ekor. Okay, ekor. Okay, so ini adalah mitosis.
Untuk next week kita akan tengok meiosis lah. Okay, meiosis. Okay, lepas tu kita tengok kepada fasa dia. Masih ingat tak apa fasa dia? Okay, kita ada 6 kan? Ada 6. So ingat I, P, A, T, S. Okay. IS dekat atas bawah. P mat. Okay, P mat. Okay, P mat. Okay, P mat. Okay, so kita tengok pada bawah. Okay, sebelum tu, di manakah proses mitosis berlaku? Okay, proses mitosis berlaku di autosom. Kromosom yang bukan seks. Okay, kromosom yang bukan seks. Okay, anda perlu bersedia sebab mungkin Form 4 akan naik sekolah tidak lama lagi. Okay, tak tahulah. So, nanti tunggu pengumuman. Okay, dah. Okay, next kita tengok kepada fasa dia. Okay, yang ini adalah mitosis. Okay, so apa yang berlaku adalah mula-mula kromosom dalam nukleus akan menjadi apa? Jadi pendek kan? Okay, menjadi pendek dan juga tebal. Okay, so jawapan saya tulis. Okay, memendek dan bertebal. Okay. Okay, seterusnya dia akan menjalankan apa? Proses replikasi. Okay, dia nak menjadi 2 kan? Okay, so menjadi 2. So replikasi. Replikasi. Okay, maksudnya photostate lah. Photostate. Cuma kita tak cakap photostate. Kita cakap replikasi. Okay. Lalu membentuk 2 kromatik. Okay, kromatik. Okay, apa beza antara kromosom dengan kromatik? Kalau kromosom dia adalah 1. Okay, dia adalah 1. Okay, so kalau kita ada menjadi pasang macam ini pun kromosom, tapi yang ini adalah kromatik. Okay, itu kromatik. Yang sedulu adalah kromosom. Okay, 2 kromatik. Yang bercantum di mana? Di tengah-tengah ini kita panggil nama dia adalah centromere. Okay, centromere. Okay, centromere. Okay, dan kemudian bila mereka dah menjadi double kan, and then mereka akan cuba susun di tengah kan, semua tengok susun dekat tengah dengan teratur kan. So yang tengah ini kita panggil nama dia adalah khatulistiwa. Okay, khatulistiwa. Okay, dalam kita punya khatulistiwa. Kita punya bumi sebenarnya ada khatulistiwa kan. Okay, tahu apa itu tak? Yang dekat tengah-tengah tu, tengah lain tu. Okay, setau Okay, setau. Okay. Khatulistiwa. Khatulistiwa.
Okay, so selepas mereka dah susun, mereka akan cuba bergerak ke kiri kanan kan. Okay, so apa yang berlaku adalah mereka akan berpisah. Okay, they will separate. Okay, separate into two. Okay, berpisah. Berpisah dan bergerak ke mana? Mereka bergerak ke kiri kanan kan. So kita jangan cakap kiri kanan kan. Kita cakap ke kutub yang bertentangan. Okay, kutub maksudnya 极端lah. Okay, macam kiri kanan menjadi 南极、北极 atau 东西 kiri timur ke timur ke ataupun barat ataupun selatan ke utara macam itulah bertentangan. Okay, and then sitoplasma membahagi dan apa yang berlaku. Okay, apa yang terbentuk adalah kita nampak ada membrane. Okay, membrane nukleus akan terbentuk. Mula-mula membrane nukleus akan terurai. Okay, sekarang membrane nukleus akan cuba bentuk balik. Okay, membrane maksud dia punya luar lah, dia punya luar. Okay, if I want try to draw it macam ni. Mula-mula sebenarnya kita ada membrane nukleus, lepas tu dia ada macam ni tau. Okay, ini kita ada kromosom. Kromosom. Sorry, kat dalam. Okay, so bila dia pecah, baru dia ada ruang untuk menjadi lebih besar. Okay, so sekarang dia dah okay, dia akan bentuk balik. Okay, bentuk balik. Membrane nucleus. Okay, akhirnya berapa sel anak? Berapa? Ada 2 kan? Tadi 1 dia menjadi 2. Okay, so 2 sel anak terbentuk. Okay, 2 sel anak terbentuk. So setiap sel anak mempunyai bilangan kromosom yang sama. Okay, bilangan kromosom yang sama. Bilangan kromosom yang sama. Okay, yang sama. Nampak tak? Daripada tadi kita memang ada macam ni kan. Lepas tu kita ada 2. Okay, so ini adalah mitosis lah. Okay, so yang penting anda kena tahu mitosis tujuan untuk apa? Tujuan untuk kita jadi lebih besar, tumbuh. Kalau kita luka, kita dapat recover dengan mitosis. Okay, yang ni saya cuba save lah. Okay, save dekat jawapan. Okay, ada soalan nak tanya tak? Any question? 有问题要问吗？ Okay, so hari Ahad kita tak ada kelas lah. Okay, tak ada kelas. Hari Isnin lah kita baru buat kelas. Okay, so hari Ahad kita akan rehat. Hari Isnin baru kita buat kelas lah. Kita akan sambung tengok meiosis. Okay, so meiosis nampak dia lebih banyak sikit. Okay, so kalau you tak faham mitosis, susah sikit you nak faham meiosis. Okay, so kalau tak ada soalan, kita jumpa pada hari Ahad lah. Okay, hari Isnin lah. Okay, kita jumpa pada hari Isnin. Dan itu sahaja. Dan terima kasih semua. Have a good weekend and see you on next Monday. Okay. Okay, bye-bye.